Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini agenda Awani Asia. Kalau kita imbas sedikit, pada 2021, Kampung Batu Putih yang terletak di hilir Sungai Kinabatangan, Sabah meraih anugerah Perkampungan Pelancongan Terbaik Dunia yang diperkenalkan oleh Pertubuhan Pelancongan Dunia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Madrid pada tahun itu. Manakala pada tahun ini, 4 perkampungan di negara China diiktiraf sebagai kampung pelancongan terbaik oleh Pertubuhan Dunia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun UNWTO, yang mana kampung-kampung ini terletak di Provinsi Gansu dan juga di Provinsi Shanxi, Provinsi Jiangxi dan juga Provinsi Zhejiang. Jadi diumumkan ketika Perhimpunan Agung UNWTO yang berlangsung di Samarkand, Uzbekistan baru-baru ini. Jadi untuk melihat perkara ini, apakah potensi pelancongan desa ataupun inap desa, apa juga panggilannya, kerana kita bukan perkara baru kalau di Malaysia ini. Kita sinonim dengan pelancongan desa dengan satu daerah, satu produk misalnya. Kalau di Selangor ini ada Kampung Bangguris, kalau di Pulau Pinang ada Kampung Seronok dan sebagainya. Begitu juga di negeri-negeri lain. Banyak sekali pelancongan berteraskan ataupun berkonsepkan desa sudah pun diperkenalkan sejak beberapa dekad yang lalu. Tetapi adakah ia sudah pun dimanfaatkan sepenuhnya ataupun ia menjadi satu potensi yang ikut trend ketika itu dan juga terbiar selepas tidak mendapat perhatian dan tidak ada penambahbaikan. Jadi untuk melihat perkara ini, Cik Uzaidi Udanis, pengasas Konsortium Inbound Tourism Alliance, sudah pun bersedia. Cik Zaidi, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Nazri, apa khabar? Pastinya kita nak tahu juga ni bagaimana potensi industri pelancongan selepas pasca pemulihan COVID-19. Dan di Beijing sekarang, Zhang Hong Satria, wartawan kumpulan media Cina di Beijing. Apa khabar, Zhang Hong? Khabar baik, terima kasih. Terima kasih. Okey, bagi Cik Uzaidi, adakah pelancongan desa ini bagi konteks Malaysia dan juga dalam konteks ASEAN misalnya, sudah pun terkenal ataupun ia berbentuk pelancongan yang berskala kecil-kecilan, tidak dapat potensi yang besar ataupun tidak mendapat peruntukan yang besar oleh negara masing-masing, menyebabkan ia seolah-olah dipinggirkan ataupun ia sudah berada di landasan yang betul kalau kita lihat realiti di lapangan, Cik Uzaidi? Nazri, sebenarnya pelancongan desa ataupun rural tourism adalah antara segmen yang sangat penting bagi kita di Malaysia. Kalau kita imbas semula sejarah, pelancongan ataupun homestay di Malaysia ni antara yang terawal kalau berbanding dengan negara-negara ASEAN yang lain. Kita telah mendahului homestay ataupun dipanggil rumah kampung stay ni awal lagi daripada negara-negara lain. Jadi kita sebenarnya sepatutnya kita maju ke depan. Dan harusnya dengan adanya selepas COVID ni, kita tengok in terms of dia punya quantity, in terms of the tourist arrival, yang saya anggap amat positif. Sejak tahun half year of this year pun dah telah naik sampai ke tahap memerangsangkan 9 juta pelancong, dan juga ini adalah satu perkembangan yang baik berbanding dengan tahun lepas. Dan juga kita tengok walaupun masih lagi kita belum lagi ke tahap 2019, tapi saya nampak rural tourism ni adalah satu-satu agenda yang patut kita teruskan untuk kita menarik lebih ramai lagi pelancong. Kita pelancong nakkan pengalaman, experience. Jadi maka itulah pelancongan desa ni harus dipertengahkan, Nazri. Okey, kita nak tahu juga apa mekanisme, apa pendekatan, apa cara publicity yang lebih segar boleh ditunjukkan kepada pelancongan desa ini. Saya simpan soalan itu kepada Cik Zaidi. Bagi Zhang Hong, bagi China, kerana China ni banyak wilayah besar, berbilion populasinya, dan kita tahu juga masih banyak lagi lokasi-lokasi yang berada dalam kategori kampung, desa dan pedalaman. Jadi adakah
ia menjadi tumpuan pelancong setiap kali musim perayaan ataupun musim-musim cuti penting seperti Tahun Baru Cina. Ia menjadi tumpuan ataupun bagaimana, Zhang Hong? Ya, baru ini memang ada satu kecenderungan iaitu lebih ramai pelancong mereka menggemar pergi ke kampung atau desa kerana mungkin mereka sudah bosan terhadap bandaraya atau metropolitan. Mereka nak cari tempat yang cukup senyap sedikit. Bahkan macam saya juga ada macam selalu merancang membawa anak-anak pergi ke satu desa yang benar-benar untuk menghayati kehidupan di sana kerana kalau bagi generasi mereka selalu hidup dalam satu metropolitan, mereka tak faham bagaimana boleh menanam makanan mereka beras dari mana mereka mungkin pun tak tahu. Oleh itu saya rasa kalau ada peluang boleh membawa mereka ke satu desa yang benar-benar untuk menghayati atau menikmati kehidupan di sana, ini pun amat baik. Dan kali ini kita tengok ada 4 desa di China terpilih sebagai desa pelancongan terbaik. Tapi saya sudah baca berita ini, keempat kampung tersebut Satria pun tak kenal, tak tahu dulu sebelum ini tak tahu. Saya tak tahu apakah itu kampung Batu Putih itu sama juga di Malaysia. Adakah Nazri pernah melawat ke sana? Belum sampai, tapi saya sudah sampai. Ya, Kinabatangan sudah sampailah. Ini juga sudah memperlihatkan potensi pelancongan kami begitu banyak boleh diteruskan pada masa depan. Dan saya satu pun juga sudah cari. Setakat ini sudah ada 8 kampung di China terpilih. Antaranya masih amat berdua ada satu. Setiap musim panas ini sudah melawat ke sana, iaitu di Provinsi Anhui, iaitu Sidi Hongcun. Di sana memang saya sudah pergi ke sana, sudah memahami apa yang dikatakan gunung hijau dan air jernih bagaikan gunung emas dan perak. Memanglah dengan ekologi atau pemandangan yang cukup indah di sana, sekarang ekonomi tempatan juga berkembang dengan pesat. Dan kita tahu ini merupakan satu kampung yang dengan ciri khas atau seni bina Provinsi Anhui yang sudah bersejarah lebih 1000 tahun. Dan kita tahu kalau dulu dalam sejarah atau itu zaman silam China punya, kalau peniaga dari Anhui amat terkenal. Dengan itu sebenarnya kampung mereka meskipun merupakan desa yang kecil tapi cukup makmur. Dan di sana ada banyak bangunan-bangunan yang cukup berciri khas tempatan punya. Dan tapi selepas itu kita tahu kalau nasi satu kampung sebenarnya berkaitan rapat dengan nasi negara. Ketika pada hujung dinasti Qin, selepas itu kita tahu negara China menghadapi kesengsaraan yang cukup panjang. Dan dengan itu, kampung yang dulu makmur pada dinasti Ming, dinasti Qin pun sebenarnya merosot pada sejak itu. Itu hingga tahun 1998, ada satu syarikat sudah memeterai kontrak dengan kerajaan kampung tersebut dan penduduk tersebut. Mereka memperuntukkan kira-kira 13 juta yuan ringgit untuk menjadikan kampung itu satu destinasi pelancongan. Dia dilengkapi dengan berbagai fasiliti yang diperlukan dan banyak bangunan-bangunan rumah penduduk tempatan diubahsuaikan menjadi hotel untuk berkhidmat untuk pelancong dari seluruh dunia. Dan dalam kontrak tersebut, 33% jualan tiket untuk destinasi pelancongan tersebut akan dikembalikan kepada kerajaan kampung dan penduduk tempatan. Pada masa sama, dia juga sudah menyediakan banyak peluang kerja kepada penduduk tempatan. Mereka membuka kedai-kedai di sana, menjual macam makanan khas tempatan dan juga ada yang buka kedai kopi yang cukup fashion, menarik banyak pelancong kaum belia datang ke sana untuk ambil gambar post di media sosial juga. Dan oleh itu saya rasa ketika saya melawat ke sana, saya melihat ekonomi tempatan sudah menjadi cukup makmur. Ini merupakan satu saya rasa modal yang cukup bagus untuk membangkitkan ekonomi di kampung-kampung yang boleh dikatakan masih banyak di negara China punya. Dulu mungkin mereka penduduk kampung hanya boleh mencari rezeki dengan menjual macam produk pertanian atau menjual macam kayu atau berbagai sumber asli. Tapi sekarang mereka mampu dengan berbagai cara dengan memelihara ekonomi dan juga mengaktifkan memelihara
ekologi, tapi pada masa yang sama sudah mengaktifkan ekonomi dan membawa kehidupan yang lebih baik kepada mereka. Okey, kita nak tahu Cik Huzaidi, apa yang dicari oleh pelancong apabila mereka menumpukan pelancongan mereka ataupun percutian mereka ke kampung ataupun ke kawasan yang perkampungan dan juga pedalaman. Apa yang dicari sebenarnya dan bagaimana kita nak memasarkan dia? Jadi Nazri, pelancongan desa ni ada beberapa segmen besar-besar. Antara segmen yang popular adalah agrotourism. Kita tengok tempat-tempat seperti Sikincan. Dulu sawah padi macam kosong saja. Sekarang ni penuh dengan pelancong. Pelancong pergi sana, dia tengok ambil gambar selfie dengan kehijauan padi, ada yang gambar caravan di situ, gambar kapal terbang. Kapal terbang pun ada di kawasan di sini. Jadi ini satu perubahan yang besar, dan dengan adanya pelancong di situ maka perubahan ekonomi pun landscape ekonomi pun telah berubah. Semua juga di Bagan Datuk, di mana Bagan Datuk popular dengan minyak kelapa dara, minyak kelapa dara. Sekarang ni berbagai-bagai berbagai-bagai attraction di situ. Ada yang sunflower garden pun ada di situ. Ada yang kebun-kebun kelapa pun ada di situ. Jadi ini saya rasa pelancong tempatan, terutama pelancong tempatan, dia mencari yang unik, pengalaman yang unik. Dan kita sini di Malaysia ni banyak agrotourism, bukan agrotourism je, ecotourism. Kita tahu kita ada taman negara, perkampungan orang asli, dan juga kita ada heritage tourism di Kampung Moten. Kampung Moten di bandar, di tengah-tengah bandar Melaka itu pun telah menjadi satu tarikan untuk pelancong-pelancong tempatan juga antarabangsa, dan juga community based tourism dan juga adventure tourism. Ini adalah segmen-segmen yang mana saya rasa pelancong mencari pengalaman unik, pengalaman yang mereka tidak dapat di negara mereka, pengalaman mereka tidak dapat di bandaraya mereka. Itulah satu segmen yang mereka mencari. Tentang pemasaran, kita mempunyai banyak tu. Jadi susah kita nak huraikan satu-satu, Nazri. Ya, bagi pendekatan yang lebih segar yang boleh dilakukan oleh penggiat pelancongan desa ini, kalau Cik Huzaidi boleh angkat satu contoh yang berjaya dan dia boleh sampai ke tahap antarabangsa, pelancongan desa ini dipopularkan. Jadi sekarang ni pelancong antarabangsa mementingkan sustainable tourism. Mereka tak mau rosakkan environment. Mereka nak peliharakan budaya. Mereka nak memperkasakan orang-orang tempatan. Inilah tiga faktor utama untuk sustainable tourism. Jadi dengan adanya beberapa tempat yang kita rasa boleh dinaikkan kepada ke tahap antarabangsa. Antaranya yang saya tahu tadi, Sikincan, mereka sangat-sangat memelihara tentang ekonomi setempat, dan mereka menjaga hal ehwal ataupun sawah padi. Itu satu. Dan beberapa lagi di Kota Kinabalu pun, di kawasan-kawasan di tempat yang mana kita nampak lihat tempatnya macam seolah-olah New Zealand. Tetapi ini adalah antara yang kita boleh naik tarafkan. Naik taraf satu benda Nazri, tapi sebenarnya kita perlu juga memikirkan hal ehwal orang tempatan. Kita tak mahu bila orang tempatan, orang pelancong datang menaikkan harga, kos-kos ini akan orang tempatan merasakan beban pada mereka. Kita tengok negara-negara Eropah, mereka halau pelancong, walaupun itu pelancong desa, mereka halau pelancong keluar. Dia tak mahu pelancong sebab pelancong ini merosakkan tempat mereka, menyusahkan mereka dan juga menaikkan harga-harga mereka. Ini saya tak mahu. Kita mahukan sustainable, kita mahu balancing in terms of sustainable tourism ni, Nazri. Bagi Zhang Hong, ketika melawat desa di negara China itu, kerana China begitu banyak etnik-etnik yang berbeza setiap wilayah dan juga lanskap geografi agrotourism pun berbeza, tetapi adakah ia ada keunikan yang dicari oleh setiap pelancong, terutamanya pelancong domestik dan antarabangsa, apabila mereka memilih misalnya 4 kampung yang sudah pun diiktiraf oleh bangsa-bangsa bersatu itu? Ya, memang saya setuju dengan pandangan Cedin dulu lah. Iaitu memang
sebenarnya ada banyak kampung-kampung sekarang mereka terpilih kerana ekologi yang cukup bagus. Tapi sama ada nanti ketika banyak pelancong memanjiri ke sana, adakah ini akan akhirnya menjejaskan ekologi tempatan? Saya rasa ini memang akan menjadi satu cabaran yang cukup besar bagi kita. Bagaimana mencari keseimbangannya. Dan bagi pelancong Cina sekarang mereka memang amat suka sekarang pergi ke berbagai macam desa-desa untuk pelancongan ekologi, dan juga ada banyak projek-projek macam sukarela punya untuk pada masa yang sama menyertai program sukarelawan untuk memberi sedikit sumbangan untuk memelihara ekologi tempatan. Saya rasa ini pun sekarang pun menjadi popular. Khususnya ada banyak ibu bapa mereka amat berminat untuk bawa anak menyertai program tersebut. Sebab macam kalau dalam sistem pendidikan Cina juga ada permintaan atau tuntutan yang tertentu untuk pelajar-pelajar menyertai program sukarelawan sepanjang berapa jam setiap tahun. Rasa ini pun akan menjadi satu daya tarikan bagi pelancong Cina pada masa depan. Dan seperti apa yang saya sudah katakan dulu, saya menyaksikan di Kampung Hong Sun. Sekarang kalau di sana setiap tahun ada berapa juta pelancong dari seluruh dunia pergi ke kampung tersebut. Tapi saya yang saksikan iaitu ekologi atau kehidupan penduduk tempatan tidak banyak terganggu. Macam pagi-pagi saya berjalan-jalan dalam kampung tersebut, masih semua ramai orang masih tidur lah. Tapi dalam kolam di pusat kampung tersebut, saya tengok ada seorang penduduk sedang cuci baju dalam kolam tersebut. Ini kebiasaan mereka sudah ratusan tahun. Tapi di sekitar kolam ini sebenarnya banyak restoran, bar yang sudah ada di sana, dan semalam masih buka untuk melayani banyak pelancong-pelancong dari seluruh negara. Tapi macam berbagai air kotor atau tercemar sama sekali tidak dimasuki ke kolam tersebut. Jadi pada pagi ada seorang penduduk tempatan, wanita tempatan sedang mencuci buka dalam kolam ini. Ini sendiri menjadi satu unsur yang sangat menarik bagi pelancong di sana. Saya menyaksikan banyak juru gambar mengambil kamera mereka untuk mencatat itu gambar yang begitu harmoni tersebut. Saya rasa ini sudah mencerminkan kalau kita ketika menggalakkan pelancongan, kita perlu mengawal ekologi tempatan, mengawal kebiasaan penduduk tempatan. Ini sendiri sebenarnya akan menjadi satu daya tarikan yang unik kepada pelancong dari tempat yang lain. Ya, itu cabarannya bagi Cik Huzaidi ya. Kalau kita lihat di Malaysia ni banyak contoh-contoh yang sustainable ataupun pelancongan desa yang lestari. Kalau di antara yang terkenal di Bario lah, perkampungan tanah tinggi di Bario Sarawak itu masih kekal dengan alam sekitarnya yang segar, dan corak perniagaan ataupun ekopelancongannya begitu strategik sekali. Mereka tidak membuat semua benda, tetapi apa yang menjadi keunikan ataupun niche yang boleh dijual oleh perkampungan orang Ulu yang terkenal di Bario itu. Jadi adakah ini perlu diperkenalkan dengan cara yang lebih baik, misalnya melalui social media dan diedit secara lebih popular dan lebih menarik, itu dapat dilakukan? Kira antara promosi yang harus kita lakukan ialah melalui apa dipanggil short form video yang di platform-platform seperti TikTok dan platform-platform berbagai platform yang media sosial ni. Jadi harus kita mempromosikan tempat-tempat ni, sebab kita mempunyai banyak tempat ni, Nazri, tempat banyak. Takkanlah kerajaan nak mempromosi satu. Jadi seharusnya orang tempatan ataupun belia-belia yang berada di tempat tu cuba menaikkan nama kampung-kampung masing-masing. Ini boleh menaikkan ekonomi mereka. Bukan hanya untuk membawa pelancong datang situ. Kita juga mempunyai produk-produk tertentu. Banyak produk-produk seperti tadi saya kata bagan datuk, kelapa dara yang boleh kita eksport ke luar negara. Kita juga ada punya Bukit Padi di Bario ni, punya Bukit Padi yang boleh kita eksport. Bukan hanya mereka datang situ, dan mereka boleh eksport ke pasaran antarabangsa. Dan juga durian Musang King di Rauk sekarang ni amat popular. Jadi berbagai-bagai produk yang kita harus kita boleh promote, dan harusnya kita gunakan semaksimal ataupun platform-platform media sosial ni. Ya, tapi Cik Zaidi, kadang kita lihat apabila pergi
sesuatu lokasi itu indah kabar dari rupa. Ini selalu juga terjadi. Fasiliti inap desanya tidak tersusun, tidak bersih. Fasiliti yang ada pun agak kusam ataupun agak lama tidak dinaik taraf dan sebagainya. Tempat cantik betul. Kalau saya pernah pergi ke kawasan pedalaman ataupun daerah Kudat misalnya, ada satu tempat dipanggil Tanjung Simpang Mengayau. Mungkin Cik Zaidi dah sampailah. Ni kita punya puncak Borneo tu ataupun di hujung Borneo tu. Tetapi apabila saya sampai memang agak tidak beberapa kata pun kemas lah. Lokasinya cantik. Kawasannya cantik, memang indah, tetapi signboardnya ataupun inap desanya tidak tersusun dan sebagainya. Jadi adakah ini perlu dimain peranannya selain daripada orang kampung, perlu ada kos. Kos itu datang daripada pihak berkuasa tempatan, pihak berkuasa negeri dan sebagainya. Jadi adakah ini perlu ada sinergi yang baik untuk mempromosikan kawasan-kawasan yang macam memang brilian lah kalau kita boleh lakukan dengan sinergi yang strategik ini? Pelancongan ni bukan hanya satu seorang saja yang patut dilakukan. Dia perlukan koordinasi, perlukan satu kumpulan, satu persatuan ke koperasi yang perlu gerakkan, dan juga kena bekerjasama dengan penggiat industri pelancongan. Jangan buat show sendiri. Mereka harus libatkan penggiat-penggiat industri pelancongan seperti kami, tour operator ataupun agensi pelancongan yang kita akan promotkan tempat-tempat begini. Apabila sebelum kita promote, kita tengok jugalah tempat tu penuh, adakah sesuai, adakah masih lagi bilik air itu menjangkung. Kadang-kadang kita nak mensasarkan Eropah, tetapi orang-orang Eropah tak biasa dengan bilik air menjangkung ni. Jadi ini semua ni kita harus libatkan semua orang, terutama sekali penggiat industri pelancongan. Tengok supaya Sri Kenchan contoh yang bagus. Mereka melibatkan industri pelancongan, penggiat industri pelancongan. Dulu lagi, bukan sekarang. Dia bukan satu malam dia cerita. Dia lebih kurang 10 tahun dia cerita. Melibatkan kita step by step untuk kita tambah baik, dan kita tengok apa cara yang boleh kita menarik pelancong. Bukan semua pelancong yang suka Sri Kenchan, tetapi kita tahu mana-mana yang itu. Jadi kita libatkan penggiat industri. Harus pentingnya melibatkan penggiat industri. Saya dah selfie dah di sebelah kapal terbang di Sri Kenchan tu, Cik Zaidi. bagi Zhang Hong, tak guna kita cakap pelancongan desa jika manfaatnya ataupun pulangannya tidak dikembalikan kepada penduduk kampung. Ya, saya rasa sebenarnya bagi penduduk kampung, mereka memang seperti dulu saya sudah bentangkan, mereka dulu mungkin hanya dengan menjual berbagai produk tempatan macam pertanian atau kayu sumber asli saja. Tapi sekarang mereka ada banyak kaedah untuk mencari rezeki. Macam kalau di kampung Hang Chun, mereka membasuhkan rumah sendiri menjadi hotel, dan mereka membuka kedai kopi. Dan pada berbagai kampung yang di sini juga, mereka ada kampung mereka sekarang semua orang ikut serta dalam menjual lukisan yang dicipta oleh mereka. Dan ada kampung mereka semuanya membuka itu secara langsung dalam media sosial. Pada belasan tahun yang lalu ketika buat sangkutan di ATM, dibawa ke Port Dickson untuk membuat indah desa di sana. Saya rasa ini amat menarik bagi saya kerana sudah melihat keadaan atau masyarakat majmuk di KL. Kalau pergi ke Port Dickson, pergi ke kampung desa, ini keadaan yang berbeza. Ini memberi satu fahaman yang lebih mendalam kepada Malaysia sebagai satu negara yang menyeluruh. Saya pun merasa begitu juga kalau pelancong-pelancong dari Malaysia datang ke Beijing, ke Shanghai, ke Shenzhen, sebenarnya memang boleh melihat itu kemajuan China punya, tapi sebenarnya ini sama metropolitan dengan macam Jakarta, dengan KL punya. Kalau pergi ke desa di luar bandar, barulah melihat dengan menyeluruh apa itu China dan apa pemandangan yang paling menarik di China. Menarik. Okey, sekali Cik Zaidi, apa lagi perkara yang perlu dititik beratkan untuk melipat gandakan usaha mempromosikan pelancongan desa ni? Ya, kita mempunyai pelbagai produk pelancongan desa, tapi harus satu unit ataupun satu pusat yang melibatkan semua pihak. Kita mengharaplah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di bawah Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri ini, libatkanlah kita penggiat industri. Kita berjumpa, kita berdiskus bagaimana kita boleh push
push factor tu paling amat penting untuk kita menarik lebih ramai pelancong yang berkualiti untuk melawat pelancongan desa dan juga memberi sumbangan yang besar untuk ekonomi negara ni. Ini satu-satu yang kita kena buat, libatkan semua pihak untuk kita mendapatkan ekonomi negara kita melalui pelancongan desa. Terima kasih Encik Huzaidi Udanis, pengasas konsortium Inbound Tourism Alliance, dan Zhang Hong Satria, wartawan Kumpulan Media Cina CRI di Beijing. Jadi itu saja dalam agenda Awani Asia malam ini. Saya Nazri Kaha. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.